Fokus dari negeri di bawah payung program pemberian suntikan dos penggalak berjalan lancar. Putranya kita langsung bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Nurul, usaha pemberian suntikan dos penggalak vaksin kepada golongan sasar giat dijalankan di seluruh negeri. Hari ini, yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Datuk Mahiruddin dan isteri Tok Puan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni turut menerima suntikan tersebut di Istana Seri Kinabalu. Pemberian dos penggalak berkenaan dilaksanakan petugas Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu diketuai pakar Perubatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu Dr. Suhaila Osman. Hari ini kita memberikan dos penggalak Pfizer kepada Tun Yang Terutama Tun dan juga Tok Puan bersama dengan pegawai-pegawai istana seramai 33 orang semuanya. Dos penggalak ini kita berikan kepada para frontliners dan juga kepada mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun yang mempunyai masalah komorbid ataupun penyakit kronik. Beliau turut memberi peringatan bagi penerima vaksin jenis Pfizer, jarak untuk menerima dos penggalak adalah selepas 6 bulan daripada tarikh menerima dos kedua. Manakala 3 bulan bagi penerima vaksin Sinovac. Walaupun dos penggalak diterima oleh penerima vaksin jenis Sinovac berbeza dengan dos pertama dan kedua, namun setakat ini ia tidak memberikan kesan sampingan yang teruk kepada penerima. Malang tidak berbau, namun bagi pasukan penyelamat, kesiapsiagaan anggota menghadapi sebarang kemungkinan bencana pada bila-bila masa sentiasa diberi keutamaan. Bagi pasukan gerakan udara PGU, Polis Diraja Malaysia, Pangkalan Sabah, kejadian gempa bumi yang melanda Gunung Kinabalu 5 Jun 2015 menjadi iktibar untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kemahiran anggota. Justru baru-baru ini berlangsung program Rintis Kinabalu, latihan dalam perkhidmatan LDP, Operasi Penerbangan Altitud Tinggi dan Gunung bagi meningkatkan kemahiran juruterbang dan kru penerbangan PGU Sabah. Ikuti laporan wartawan Gabriel Michaelstown. Kawasan tarikan pelancongan beraltitud tinggi iaitu Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Asia Tenggara yang terletak di daerah Ranau, dijadikan lokasi latihan operasi mencari dan menyelamat ini. Tumpuan latihan kepada teknik mengenal pasti tapak pendaratan yang sesuai dan selamat kerana pendaratan di gunung dan tanah tinggi berbeza dengan kawasan tanah rata. Tumpuan latihan kepada teknik mengenal pasti tapak pendaratan yang sesuai dan selamat kerana pendaratan di gunung dan tanah tinggi berbeza dengan kawasan tanah rata. Pendaratan di gunung ini betul-betul menguji kecekapan dan kompetensi juruterbang dan juga koordinasi antara pemerhati udara dan juga juruterbang. Di mana di gunung ini yang pertamanya pihak juruterbang ini perlu menilai kekuatan angin, arah angin dan juga tapak pendaratan supaya memastikan keselamatan pesawat itu. Terdapat 3 tapak pendaratan yang telah dikenal pasti iaitu Pakak melibatkan ketinggian 9,600 kaki, Panalaban 10,748 kaki dan layang-layang 8,751 kaki. Untuk mencapai objektif latihan, beberapa siri penerbangan turut dilakukan untuk memantapkan lagi kemahiran juruterbang dan kru penerbangan. Penguasaan dalam latihan ini amat penting untuk meningkatkan kemahiran juruterbang mendarat di kawasan tanah tinggi selain persiapan untuk latihan fasa 2 melibatkan pengendalian mangsa bencana. Ia juga bagi menguji kemampuan pesawat helikopter Agusta Westland AW139. Sebelum ini kita hanya ada pesawat yang ringan iaitu AS355N. Itu kita berharap apabila pesawat yang kita ada di tuan-tuan dapat lihat di belakang ni iaitu AW139 ini yang bersaiz sederhana ni lebih berkekuatan tinggi. Walau bagaimanapun kita perlu untuk menguji terlebih dahulu. Alhamdulillah syukur kita telah berjaya melakukan sebanyak 6 take off dan landing. High altitude operation ini adalah tidak sama dengan operasi-operasi yang biasa yang mana kita memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi. Latihan julung kali ini turut disertai pegawai dan anggota polis dari IPD Ranau dan Ranger Taman-Taman Sabah. LDP yang dijalankan oleh Pasukan Gerakan Udara Sabah bersama dengan Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah memberikan peluang kepada saya untuk
berkolaborasi untuk mengetahui bagaimana tata cara menyelamat mangsa-mangsa. Pihak PGU telah memberi beberapa prosedur ataupun SOP semasa hendak masuk ke dalam helikopter semasa menyelamat, dan ini merupakan satu pengalaman yang sangat baik dan akan dikongsikan dengan paksar dan juga ranger-ranger tamat. Operasi menyelamat melibatkan kawasan beraltitud tinggi ini sesungguhnya memerlukan kepakaran serta latihan yang cukup bagi memastikan anggota terlibat sentiasa siap siaga melakukan penyelamatan apabila perlu. Gabriel Michaelstown, Berita RTM. Peruntukan RM10 juta dalam bajet 2022 untuk menggalakkan anak-anak Sabah dan Sarawak mendalami ilmu berkaitan budaya dan warisan dilihat langkah permulaan baik memastikan martabat warisan pelbagai etnik di kedua-dua negeri terpelihara. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, pihak Persatuan-Persatuan Etnik amat berterima kasih kerana mengingati keperluan pembangunan budaya generasi muda. Dalam masa sama, berharap peruntukan seumpama dapat ditingkatkan pada masa hadapan seiring jumlah etnik yang besar di Sabah. Satu permulaan yang sangat positif. Maklum, di Sabah sendiri ada 35 etnik utama, masing-masing dengan budayanya. Misalnya, kami etnik Dusun Dewan Sabah yang merupakan masyarakat dusun paling ramai di kawasan tengah dan pendalaman Sabah, memerlukan sebuah pusat budaya rumah berkonsepkan Walai Tinokop. Seni warisan dan budaya ini merupakan suatu yang amat berharga dan sebagai warisan dan harus dihormati dan dipelajari. Kalau boleh dipelajari di sekolah-sekolah lebih awal lagi. Dan cara kita ini membudayakan daripada kecil lagi. Setiap bangsa itu dia punya identiti dan tersendiri. Dalam pada itu, mengenai bajet 2022 secara keseluruhan, pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Rozani Markus berharap usaha pembangunan yang bakal dijalankan sampai kepada golongan sasar. Kita perlu pastikan peruntukan sampai kepada kumpulan sasar melalui program-program seperti outreach ataupun turun padang agar semua pelaksanaan semua inisiatif ataupun strategi bajet 2022 ini dapat dilaksanakan seiring dengan rancangan Malaysia ke-12 dan untuk Sabah, Pelan Sabah Maju Jaya. Golongan wanita perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan sebagai persediaan mendapani cabaran semasa. Ini juga dapat meningkatkan potensi diri agar mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS Datuk Dr. Tarsia TZ Zaman berkata, sehubungan itu penganjuran program pendidikan perlu dipergiat agar mampu menjadi platform terbaik memberi pendedahan kepentingan pendidikan dan pemilihan kerjaya masa depan. Jelasnya menerusi program seumpama para peserta didedahkan dengan pelbagai persiapan dan panduan dalam menentukan kerjaya pilihan. Malah kemahiran menerusi program ini juga boleh dimanfaat bagi memenuhi kehendak majikan sesuai dengan keperluan semasa ketika ini. Datuk Dr. Tarsia menyatakan demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan sempena webinar mendepani cabaran pendidikan dan kerjaya anjuran Jawatankuasa Kecil Pendidikan Majlis Penasihat Wanita Sabah secara maya di Kota Kinabalu. Antara ahli panel termasuklah pensyarah kanan UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Emelda Albert Gisip yang menyampaikan ceramah mengenai panduan memilih bidang atau jurusan di peringkat pengajian tinggi. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih Konstantin.